Semua sihat? Sihat. Alhamdulillah. Ya. So, kita sambung balik yang sepatutnya hari Selasa itu saya ada terangkan sikit pasal satu topik ni. So, kita sambung sekejap je. Lagipun awak dah buat dah task yang saya suruh buat, awak sketch perabot awak dekat rumah tu kan. So sepatutnya based on task yang saya bagi tu, awak dah faham dah apa topik yang saya nak ajar tu sebenarnya. Tapi saya sekejap saya share screen sekejap. Okay, boleh nampak ni ya? Nampak tak saya share screen ni? Nampak. Okay, sepatutnya week kedua under topik form and function. 10-11 itulah. Tapi saya ada meeting last minute. So terpaksa cancel kelas kita. Okay, untuk form and function ni, dia punya nota dia berkaitan ergonomic and anthropometric. Siapa yang baru pernah first time dengar benda ni? Ergonomic and anthropometric. Siapa yang dah pernah dengar? Saya tak pernah. Tak pernah dengar? Saya rasa mungkin yang daripada SPM mungkin tak pernah dengar lah apa itu ergonomic, apa itu anthropometric. Okay, tapi siapa yang dah pernah belajar sijil, mungkin dia pernah lah apa itu ergonomic dan apa itu anthropometric. Okay, dua perkataan ni dari segi dalam design penting lah. So, ingat tak saya pernah cakap dulu, design tak semestinya cantik tu bagus. Kadang-kadang cantik tu tak bagus. So saya cakap design mesti selamat, mesti selesa dan mesti orang lain boleh guna lah. Okay, kalau awak design cantik macam mana pun, pakai material ataupun kos yang mahal, material yang mahal, nampak mewah pun, tapi tak berfungsi, and then tak ergonomic, tak anthropometric, dan tak kira tak berguna jugalah awak punya design tu. So ergonomic dan anthropometric ni satu kriteria dalam design. Tak kisah dalam design apa pun, yang paling tepat design perabot dan design interior dan design architecture. Ergonomic dan anthropometric kena ada. Okay. Kalau awak tak follow ataupun tak ikut ergonomic dan anthropometric ni, dari segi saiz, dari segi ruang, so awak punya design tu dia akan fail lah. Maksud dia akan tak berfungsi lah awak punya design ni. Okay, itu brief lah. So ergonomic dan anthropometric ni dia sesuatu ciri dalam design awak lah. Sebelum nak cantik, nak apa semualah. Okay. The word ergonomic come from two Greek words. Ergo mean work, nomos mean law. Okay. Ni dari segi bahasa lah. Okay, tak apa, yang ni jangan risau, takkan masuk dalam exam. Kita tak ada exam, jangan risau. Okay. Perkataan kedua adalah anthropometric. Come from two Greek words. Anthros mean man, meter mean measure. Okay. So kalau ergonomic, awak ingat dua perkataan ni ya. Work and law, ergo nomos. Anthros, kalau anthropometric, man measure. Anthros and meter. Okay. Okay, dia sama dengan apa yang task awak buat tu. Okay, ergonomic is a science focus on the study of human feet and decrease fatigue and discomfort through product design. Okay, ergonomic ni dia fokus dekat macam mana, contoh kita design meja atau kerusi, macam manusia ataupun orang nak duduk dekat kerusi tu. Contoh cara nak duduk dia, mungkin katil macam mana nak baring, kaki dia boleh fit tak untuk satu orang, and then size dia boleh masuk untuk dua orang. Okay, so dia akan decrease ataupun untuk mengurangkan fatigue ni macam kecederaan lah. Okay, mengurangkan kecederaan
semasa orang menggunakan produk awak tu lah, ataupun menggunakan design awak tu lah. Okay. Discomfort. Discomfort ni mengurangkan ketidakselesaan. So, paling penting bila awak design sesuatu interior ataupun sesuatu furniture, paling penting kena keselesaan lah, comfort tu lah. Okay. Ergonomik ni dia akan bagi awak standard size lah. Maksud dia kalau untuk satu orang punya size panjang 1.8 meter untuk katil. Macam tu lah. Okay. So dia ada guideline. So kalau contoh, macam saya cakap tadi, kalau awak design sesuatu design yang cantik macam mana pun tapi tak follow ergonomik dan anthropometric, so design tu akan fail lah. Okay. So senang cerita, ergonomik dan anthropometric ni dia macam peraturan lah. Peraturan yang awak kena follow sebelum awak nak design sesuatu benda. Itu je. Awak ingat dalam kepala awak, ergonomik, anthropometric ni satu guideline, satu undang-undang yang awak kena follow sebelum awak nak design sesuatu benda. Okay. Contohnya kalau awak design kerusi kan, awak nak design kerusi tu untuk seorang duduk, sofa untuk seorang duduk. Sebelum awak nak design tu, awak kena confirmkan size dulu. Okay, confirmkan size yang betul, ketinggian yang betul, jarak yang betul, and then baru awak masukkan color, masukkan material. Okay. So dia macam proses sebelum awak nak tambah color-color semua, awak kena size kena betul dulu. Okay. So itulah ergonomic anthropometric dalam design. Okay, ergonomic applied to office furniture design require that we take into consideration how the product we design fit the people that are using them. Okay. Dia banyak, ergonomik dan anthropometric ni banyak kepada proses design tu, macam mana orang nak guna design tu. Okay. Awak kena ingat yang tu je. Okay, at work, at office, at home, when product fit the user, the comfort, higher productivity and less stress. Okay, so kalau produk tu ergonomik dan anthropometric, dia ikut yang betul dalam buku. Maksud dia ada satu guideline tau. Okay, so kalau awak follow, and then dia akan fit user lah. Maksud dia user tu akan selesa dengan awak punya design tu. Okay. Dan dia akan higher productivity. So productivity orang tu akan meningkat lah kalau kita guna produk yang selesa kan. Okay. Contoh macam handphone awak kan. Kalau awak tengok handphone kan, cuba kalau awak pegang kan, iPhone dengan handphone biasa, yang mana lagi selesa? Phone. Ya ke? Handphone biasa tu handphone apa cik? Handphone tak kisah ke, Oppo ke, Vivo ke, Samsung. awak abaikan anak tingkat belakang tu. Handphone yang Samsung? jadi dipakai. Okay. Bila awak pegang kan, awak tengok tak tahulah, kalau saya rasa handphone biasa lagi ni kot. Lagi selesa kot, sebab dia grip tu lagi besar. Kalau awak pakai iPhone, kalau tak pasal saya iPhone lagi kecil kan, betul tak? Yang lama dia kecil. Kalau sekarang ni dia besar. Mungkin dia dapat improvement daripada user dia. Mungkin dulu iPhone saya banyak kecil-kecil kan, iPod, and then semua tu dia kecil-kecil kan. So mungkin disebabkan oleh mungkin dari segi penyimpanan bagus lah, tapi dari segi untuk user friendly mungkin tak bagus lah, sebab terlampau kecil kan. So orang susah nak pegang, ni nak type susah kan. Sebenarnya size yang iPhone buat tu mungkin size standard tau. Okay, awak kena ingat lagi, dalam ergonomik dan anthropometric ni, dia hanya bagi guideline dekat awak. So means, awak kena penuhi guideline tu, mungkin boleh besarkan sikit ataupun mungkin boleh kecilkan sikit. Mungkin boleh lebarkan sikit. Macam tu lah. Okay. So kalau awak tengok handphone yang iPhone tu,
mungkin dia saiz yang minimum lah dia bagi. Tapi kalau awak tengok saiz yang biasa kan, handphone yang biasa-biasa kan, yang Samsung, Vivo, Oppo kan, dia macam besar sikit kan. So kalau macam tu, tapi kalau awak tengok dia still ada lagi kekurangan lah sebenarnya dari segi comfort lah. Kadang-kadang bila terlampau besar ataupun ngam-ngam, kan kita pegang, kita grip kan. Kalau kita contoh kita pegang lama kan, kita akan rasa tangan kita macam penuh, tak selesa kan. So mungkin tangan kita dah terlampau kembang sangat kan. So dia akan ni juga lah. Tapi for the short term mungkin kita rasa selesa lah sebab kita pegang grip. Okay, kalau kau so dia jadi kecil tau. So dia nak tie apa semua tu dia macam kita melambatkan kerja kita tau. Macam tu lah kalau saya lah, kalau compare tu iPhone dengan handphone Vivo biasa saya lah. Okay. So ergonomi anthropometric ni dia bagi satu guideline sebenarnya, guideline untuk sesuatu seorang designer tu ataupun pengeluar tu design dia punya produk. Tapi dia boleh adjust lagi lah. Contoh katakan size minimum 50. So dia boleh naikkan sikit dalam 50.5, 51, 52, macam tu lah. Tapi itu dia based on company tu lah. Dia akan keluarkan satu research ataupun satu analisis size yang sesuai. Macam tu lah. Okay. Tapi ergonomi dan anthropometric ni awak tak, dia jadi macam guideline yang awak kena follow sebelum awak nak design. At least bila sebelum awak nak design tu, awak ada satu guideline lah. Awak tak macam lost jauh sangat lah. Contoh katakan awak nak design kerusi. Standard kerusi untuk seorang duduk 600 kali 600 kan. Dia punya petaan, untuk kerusi petaan. Tiba-tiba awak buat 1.5 1500 mm awak buat. So dia jauh tau. Dia punya daripada guideline tu terlampau jauh. So awak akan lost. Macam tu lah. So ergonomi anthropometric ni dia satu guideline. So kalau awak tengok kursi yang awak mungkin awak ukur dekat rumah awak tu berbeza-beza sikit tau. Tapi dia beza tak banyak tau. Contoh kursi tu kursi makan lah. Awak tengok kursi makan rumah awak, dia akan beza dalam contoh 750 mm dia punya lebar je kan. Mungkin kawan awak yang rumah dekat rumah kawan awak yang lain mungkin 800 mm, mungkin 650 mm. Dia tak akan lari banyak. Okay. So reason ada ergonomi dan anthropometric ni untuk bagi guideline kepada designer lah. Okay. Alright. Dia kalau beza dalam 50 mm, 10 mm tu dia still tak effect comfort tau. Okay. Dia still tak effect lagi comfort tu. So dia akan effect selalunya dekat cost lah. So kalau designer tu buat design yang besar sikit, so dia akan effect dekat cost lah. Sebab dia pakai material yang banyak sikit kan. Tapi itu based on company tu lah. Macam mana dia nak marketing dia punya produk. So dia nak cut cost ke, dia nak user friendly ke, dia nak nampak lagi mewah ke. So dia main macam tu lah. Okay. Guideline untuk ergonomic ni. Okay, ergonomic and anthropometric. Ergonomic is sign of, so saya ulang lagi, ergonomic is sign of focus on the study of human feet. So contohnya yang awak tengok kursi ni, kursi and then orang, macam mana orang nak duduk kat kursi tu. Yang ni dia duduk kan. Okay, kalau mak atas ni dia duduk, still selesa. Ini dia berdiri, still selesa. Tapi awak tengok dia punya ketinggian aras meja, atas dan bawah ni, atas ni dengan bawah ni dah berbeza, nampak? Okay. Sebab tu ergonomik ni dia study of human feet. Macam mana feet kan orang tu bekerja dengan produk kita. So kalau dia nak berdiri, selesa tak? Kalau dia nak duduk, selesa tak? Okay. Alright. Ini kalau multi function lah. Kalau tengok meja ni dia design, dia ada dua function. Satu untuk duduk, dia akan rendahkan dia punya design, dia punya meja. Satu lagi dia akan bila dia berdiri, dia akan tinggikan dia punya meja. Melalui ni lah dia ada satu sistem macam hidrolik bawah ni untuk naikkan dan turunkan lah. Okay. Alright, itu ergonomi. Okay, ergonomi juga paling simple kalau boleh tengok dekat rumah awak ruang bekerja lah. Okay. Ruang bekerja dekat rumah awak, ruang dapur. Okay. Kalau awak tengok dia ada standard dia tau. Kalau awak tengok
ketinggian ventilation hood. Kalau rumah yang ada hood untuk sedut asap tu kan, dia ada ketinggian standard dia. Okay, jarak. Kalau tengok yang saya tanda ni dekat P ni, dia ada standard jarak dia. Dia tak, jangan terlampau rendah, jangan terlampau tinggi. Okay. So kalau plus minus tu tak ada masalah lah sikit. Sebab kalau contoh hood ni, dia ada requirement dia tau. Kalau asap, kalau terlampau rendah, tak selesa pula nak masak kan. Nanti asap dia habuk apa semua, dia tak sempat meluap ke atas tau. Tapi kalau terlampau tinggi, dia lambat pula nak sedut sebab jauh kan. Okay. So yang ni awak tak perlu risau. Dari segi design, awak hanya sebenarnya guideline ergonomi and anthropometric ni dia memudahkan dan mencepatkan design awak tau. Okay. Kalau tak ada guideline ni, awak akan lambat lah. Awak terpaksa nak ukur dulu berapa apa semua kan. Tapi proses nak tahu ketinggian, saiz tu dah dicepatkan sebab dah ada guideline. So awak boleh fokus dekat design. Itulah, itu function ergonomi and anthropometric lah. Okay. And then jarak jarak meja sesuai untuk kita nak capai sesuatu barang. And then storage, kabinet storage dekat atas ni kan. Kalau awak tengok dekat rumah-rumah awak ataupun dekat kuarter saya pun ada juga kabinet rak yang atas tinggi tu kan. Tapi dia kadang-kadang saya tengok tak sampai pun. Kita tak sampai nak ambil. Sebenarnya rugi lah. Designer tu tak fikir lah untuk orang nak pakai dalam tu. Kalau untuk pakai untuk hari-hari, confirm kita nak letak rendah tau. Kita kena letak rendah sama tinggi dengan, selalunya tinggi sikit pada kita lah, dari kepala kita untuk tiap-tiap hari nak ambil. Tapi ada yang dia buat tinggi terus tau. Okay. Sebab dia punya function dia, yang tinggi terus tu, dia simpan untuk lama. Maksudnya dia simpan pinggan-pinggan yang jarang pakai, and then periuk-periuk yang jarang pakai. So dia letak tinggi atas sekali. So kalau nak ambil pun mungkin 3 bulan sekali. Macam tu lah. Okay. So dia ergonomik ni dia akan efek masa awak pakai, bila awak pakai. So dari segi design, awak kena study benda-benda tu. Activity. Okay. So nanti awak akan buat space tabulation, awak akan study activity, awak kena faham. Ruang ni nak pakai waktu bila. Ruang ni nak pakai waktu bila. So contohnya kalau dekat kabinet dapur kan, storage dia kalau tengok ada yang tinggi tau. Ada yang tinggi pada orang nak ambil kan. So sebab apa dia buat tinggi? Sebab dia nak simpan peralatan yang jarang pakai. Contohnya 3 bulan sekali baru ambil, keduri baru ambil. Macam tu lah. Okay. And then jarak ruang bekerja ni sesuai untuk berapa orang. Contohnya 3 orang. So dia ada minimum size dia. Okay. Kalau untuk seorang, untuk dia buat kerja, dia bergerak apa semua, 1,000 katakan. Untuk 3 orang, jaraklah 3 meter untuk jarak laluan tu. Okay. Okay, itu ergonomik. Ergonomik dia fokus on size tau. Fokus on size. Size standard sesuatu objek atau sesuatu ruang. Tapi anthropometrik dia fokus kepada macam mana size tu nak interaction dengan orang. Okay. Awak akan confuse nanti. Awak akan confuse. Kalau awak tak buat benda tu, awak akan confuse. Okay, ni still lagi. Okay, ni dekat dapur juga. Banyak kat dapur lah awak berstudy ergonomi and anthropometric. Okay. Dia ergonomi and anthropometric ni satu benda yang awak tak boleh nak ubah tau. Okay. Awak boleh ubah macam sikit je dalam 10 mm, 2 mm. Macam tu je. Dia range dia dalam tak lebih 1 meter lah. Okay. Dari segi ketinggian lah. Okay. Contohnya kalau awak pergi kabinet rumah mana-mana pun, kalau awak tengok pintu kabinet kan, yang bawah kan, semua sama. Okay. Dia tak boleh bawah sangat, tak boleh atas sangat. Dia macam ada standard tau. Okay. Maksud dia ergonomi dan anthropometric ni benda yang banyak yang tak boleh nak ubah lah dari segi size dan ketinggian tu. Okay, tadi ergonomic. Okay, anthropometric is sign that measure the range of body size in a population. We design product, it is important to remember that people came in a very size and shape. Okay, tadi ergonomic, kita study size kan. Size meja, size kerusi, and then size ruang, ketinggian ni.
ketinggian orang. Okey, kalau anthropometric, dia measure the range of body size in a population. So bila anthropometric, kita dah start letak orang tau, ataupun kita nak design satu ruang tu untuk berapa orang. Nak design kerusi tu untuk berapa orang duduk. Nak design meja ni untuk berapa orang guna. So kita dah start kita panggil apa, communicate ataupun implement dengan manusia akan duduk kat situ lah. Okay. So dia anthropometric ni dia berbeza-beza tau. Kalau awak tengok dia ada satu buku tau, tebal buku tu. Buku tu memang guideline untuk awak nak standard untuk orang Asia, untuk orang dia lain dia punya anthropometric dia tu. Okay. Ketinggian, mostly ketinggian lah, ketinggian dan macam mana orang Asia duduk, macam mana orang Europe duduk, dia lain, dia beza. Okay. So dia ni semua dalam buku lah. Kalau awak nak study buku tu memang besar, memang tebal lah buku tu. Okay. Ergonomik dan anthropometric ni awak akan belajar ataupun awak akan pakai sampai semester 5 tau, dan sampai awak bekerja tau. Okay, dia macam kamus lah, kamus untuk awak nak design sesuatu objek, awak dah ada guideline. Okay, nampak dia dah start berapa orang nak duduk, okay, untuk anthropometric ni. Okay, alright. Tempat duduk makan. Nampak contoh ni ruang makan kan. Okay, ruang makan untuk contoh dekat E ni kan. Untuk satu orang duduk, saiz dia E, awak tengok 16.5 sehingga 17.5. Okay, tu dia punya anggaran dia lah ataupun saiz yang awak boleh buat. Okay, belakang ni D, jarak antara meja ataupun kursi yang dia duduk dengan kursi yang satu lagi berapa pula? 2 sehingga 6. Macam tu lah. Dia ada dia punya guideline dia. Dia dah start, kalau anthropometric ni, dia dah start bermain dengan ruang dah tau. Jarak orang ke orang, jarak orang nak bergerak, jarak orang nak angkat barang, jarak orang nak lalu. Okay. Itu anthropometric. So kalau ergonomik, more tu saiz perabot. Okay. Okay, ni contoh dekat dapur lah. Dia kena ada standard kan. So contoh dekat dapur lah, kalau awak tengok sinki tau. Kalau kat rumah awak, sinki dengan dapur dekat ke jauh? Dia study on macam mana orang tu bekerja dekat ruang tu lah. Contoh orang nak basuh sayur, basuh ayam, daging apa semua, kena dia ada standard size dia ataupun jarak yang sesuai lah. Okay, dia bagi guideline kat awak. Contoh kitchen hood, kitchen punya stove ni dekat sini. So dia punya sinki bersebelahan dia ataupun selari dengan dia lah. Okay, dia tak boleh lah jauh sangat ataupun dekat sangat. Macam tu. So itu maksud ataupun contoh anthropometric punya study lah. Okay. Alright. Dia bukan kena tahu berapa orang nak kena masuk dapur dulu ke cik? Ya, betul. Dia buat island ke apa ke? Ya, betul. Sebab bila awak nak contoh, bila awak dalam ID, anthropometric paling penting lah, sebab awak akan study human punya activity satu lagi human punya population dalam satu ruang lah. Contoh ruang dapur tu klien awak nak berapa orang punya bekerja. Contoh 3 orang. Anak dia lagi 2 orang. So awak dah kena start design lah. Sesuai tak nak buat island and then jarak dia macam mana. So based on berapa orang tu, contoh 3 orang kan. So awak dah boleh start planning lah. Dekat sini ruang sinki. Sini jarak ke sini stove. Jarak ke sini oven. Jarak ke sini peti ais. Macam tu lah. Okay, so betul lah apa yang kau cakap tadi tu. Okay. Ni pun sama juga. Contoh meja makan. Dia akan bagi, dia ergonomik ni dia macam satu aktiviti,
kita bercakap satu contoh awak dekat meja tu, apa yang akan berlaku dekat meja tu? Awak kena fikir. Dekat meja orang akan makan, pakai sudu, pakai tangan. Contohnya minum, orang akan minum. And then orang akan apa lagi? Orang akan pergi basuh tangan. So contoh, bila dia nak makan, tangan dia dekat atas meja kan. So jarak tangan dekat atas meja tu dia perlukan berapa meter. So daripada situ awak kena calculate saiz meja berapa. Okay. And then dia nak minum, dia nak angkat tangan kan. So kalau rapat sangat meja tu, kalau rapat sangat antara orang A dengan orang B, so agak tak selesa lah kalau design tu rapat tau. So anthropometric punya data ni, dia akan bagi awak satu guideline. Okay, awak dah ada satu guideline untuk design meja untuk 4 orang, kena buat 2 meter kali 2 meter katakanlah. So awak tak perlu nak fikir dah. Bila nak start design, awak nak start fikir pasal design lagi, tapi awak nak fikir pasal orang lagi, tak perlu. So anthropometric dan ergonomik ni dia dah tolong designer untuk percepatkan dia punya design lah. Benda-benda teknikal lah. Dia dah settle. Macam tu lah. Okay, so kalau anthropometric dekat table makan ni, banyak benda tau awak akan buat. Makan, and then minum, duduk, bersembang, and then lagi main handphone. So dia kena ada satu analisis ataupun satu data yang dekat meja makan dia buat apa. Based on dia buat apa tu, orang buat apa tu, awak kena start plan design kat situ. So very technical lah kat situ. Tapi dari segi data-data teknikal tu dah ada dalam buku lah, ergonomik dan anthropometric. Saya akan share lagi satu link. Buku tu kalau awak pergi HandPH ada jual tau. Dalam mahal juga, saya rasa beratus-ratus juga, 300 ke 500 lah. Tebal buku dia. Dia bagi guideline untuk awak design semua. Start daripada rumah sampai library, sampai kondo, sampai hotel, hospital, semua dia bagi kat awak guideline untuk size, minimum size. Okay. Alright. Okay, ni pun sama. Nampak? So kalau dekat meja makan, contoh dekat kedai makan lah, restoran ke apa, so dia awak kena plan jarak untuk waiter, okay, jarak untuk customer, meja, customer, waiter. So berapa kaki untuk jarak waiter lalu. Itu semua anthropometric punya study lah. And then contoh, bila orang bergerak, dia bergerak macam 45 degree punya, macam mana dia punya size. So itu based on awak punya customer punya keperluan dan awak punya design lah. So kadang-kadang customer dia nak jimat ruang. Dia memang nak bagi rapat-rapat kan. Tapi bila rapat-rapat, memang dia ikut standard. Tapi dari segi practicality, keselesaan, dia tak akan dapat lah. Tapi kalau boleh, bila awak as a designer, kena fikir keselesaan lah. Penting. So at least kursi tu boleh bergerak lagi luas. So dia akan improve comfort lah. Okay. Alright. Sebab ada je restoran yang kalau awak pergi kan, dia punya meja rapat-rapat tau. Kalau memang dia ngam-ngam tau, cakap ngam-ngam. Tapi dia tak selesa daripada practical. Dari segi practicality lah. Okay. Common place pressure. There are common pressure found in office environment that can be considered when designing works below. Standing, sitting, reaching, moving. Okay. So bila awak study ergonomik dan anthropometric ni, dia human activity paling penting lah. Movement. Human movement. Macam mana orang duduk, macam mana orang berdiri, macam mana orang nak capai sesuatu benda. Okay, contoh dekat atas meja makan kan, nak ambil makanan, and then nak ambil cawan, nak minum. So benda-benda tu awak kena study. And then moving, bergerak. Okay. Okay, itu anda kenapa pentingnya ergonomik dan anthropometric ni? Okay. Okay, ergonomik dan anthropometric ni, satu dunia akan pakai data ni tau. Satu dunia, around the world. Okay. So, bila awak refer benda ni, contohnya, Mak Saleh ataupun overseas punya orang datang Malaysia,
dia boleh pakai kita punya design. Contohnya dia nak masuk toilet kita kan. Dia boleh pakai toilet kita macam biasa. And then lift kita, dia boleh naik, dia boleh lalu. And then bilik kita, atas katil kita pun dia boleh tidur. Contoh hotel kan. Tiba-tiba awak design tak ikut guideline, awak ikut awak punya ukuran je kan. Tak boleh. Awak kena ikut ergonomic dan anthropometric. Okay. Itu maksud dia universal design consideration. Okay. Universal. So bila awak dengar perkataan universal ni, design yang bagus ataupun design yang terbaik ialah design yang universal. Maksud dia semua orang boleh guna. Okay. Contohnya orang Asia, orang Cina ke, orang di Europe ke datang, contoh hotel lah, paling tepat hotel lah. So hotel, semua orang boleh tidur. Katil tu semua orang boleh pakai. Macam tu lah, kursi tu semua orang boleh duduk. Itu kita panggil universal design lah. Okay. Macam KLIA lah Cik Kai. Ya. Kalau dekat yang modern sikit. KLIA 2 kan. Sebab dia orang the world punya duduk kan. So boleh tengok macam mana. Ada tak masalah komplain? Saya tak boleh duduk dalam kursi ni semua. So kalau ada komplain dari segi saiz semua tu. Cuma komplain pasal side nature je. Side nature. Nak ke mana. Yang itulah. Dari segi signage tu banyak juga yang still design tu, kadang-kadang designer ni dia kreatif sendiri tau. Dia buat signage dia sendiri. Dia buat emoji sendiri. Ada juga. Kalau saya pernah pergi banyak mall-mall lah. Selalu dekat mall-mall lah. Sebelah IKEA tu apa dia? Dia punya mall dia. Village apa? Village IKEA Ceras tu. My Town. My Town, sorry. Saya tengok dia punya signage pun agak menarik ke. Dia punya orang signage toilet dia. Saya agak confused lah mula-mula. Dia punya signage tu ni toilet perempuan ke lelaki? Sebab dia macam lebih kurang tau. So dari signage tu kadang-kadang designer dia nak tunjuk kreativiti dia tapi sampai dia tak consider untuk universal punya design lah. Okay. Signage ni menarik juga sebenarnya. Ada nanti benda saya nak beritahu juga ataupun dari segi signage ni saya akan lecture juga nanti pasal signage. Dia melalui gambar pun orang dah faham. Yang itulah. Okay, universal design awak faham kenapa perlu ada ergonomic dan anthropometric, perlu universal design. Okay. Universal design juga kalau awak perasan segala data yang ada dalam buku ergonomic dan anthropometric ni kebanyakan dia akan disable friendly tau. Okay. Dia akan kita panggil apa? Dia akan maksud dia orang OKU pun boleh pakai juga. Kalau awak follow kalau awak tak follow memang dia takkan sampai lah. Okay, contoh yang ketinggian untuk dapur ni kan. Awak tengok kalau pakcik ni dia duduk atas kursi roda pun still boleh basuh pinggan lagi. Okay, macam tu lah. Contoh kalau awak buat ikut design, ikut suka awak awak tak tinggikan lagi dia punya meja sebab nak nampak mewah. Sebenarnya kita cakap design tak semestinya mahal, tak semestinya bagus. Itulah. Okay. Design yang bagus, keselesaan dan keselamatan tu yang paling penting lah. Okay. Alright. Ni lagi tu. Ergonomi and ergonometric contoh dekat hotel kan. Orang OKU still boleh stay lagi kat hotel sebab dia buat design tu contoh untuk toilet ni kan. So dia punya wheelchair ni boleh masuk dalam toilet dia. So itu bagus lah design dia. Dia buat space besar je. Ya. Bagus lah ruang dia. Okay. Tapi kalau setahu saya Mak Saleh tau, dia punya toilet tak ada dinding tau. Okay. Kalau toilet Mak Saleh memang tak ada dinding lah. Dia macam open macam tu kan. Alright. Okay, boleh faham lah? Itu yang unik. Ya. Okay. Sebenarnya design toilet tak ada dinding ni dah start dah kat Malaysia banyak lama dah. Kalau tengok design-design yang rumah yang mahal-mahal kan. Belah mana saya pernah buat tahun 2010 tu ada tu design tu toilet dia tak ada pintu tau. Toilet tak ada pintu. Ni rumah lah, rumah banglo tu 2 tingkat
2 juta kot lebih kurang rumah tu, tapi tak ada pintu kan. Dia macam open lah. Sebenarnya kalau awak study rumah-rumah Melayu kan, siapa ada rumah nenek dia kat kampung lagi? Kita tak ada lah kot yang dah ada tempat mandi dekat luar. And then toilet dekat luar. Tandas kat luar. Tandas kat Ada luar. Saya. Kalau siapa yang ada tu kalau awak perasan, dia mandi dekat luar jauh daripada rumah kan. Dan sebenarnya bagus tau. Dia hanya bertutup kiri kanan depan belakang kan, tapi atas dia open kan. Bila dia open, so kita punya tempat mandi, toilet kita tak berbau. Itu sebenarnya design orang-orang dulu. Dia orang dah fikir pasal bau, pasal busuk, pasal hygiene, kebersihan. And then dari segi agama pun, kalau tengok toilet rumah Melayu, sebab apa asing daripada rumah, tempat tidur, sebab dia ambil influence ataupun pengaruh Islam tau. So Islam, kalau awak tengok masjid, dia punya undang-undang rule dia, law dia, toilet tak boleh sebumbung dengan tempat semayang. Awak tengok kalau pergi masjid, awak tengok. Sebenarnya bagus, orang Melayu dulu dia ambil design tu, apply dekat rumah Melayu tradisional. Sebab itulah dia nak rumah ni satu tempat yang suci lah untuk kita duduk dengan family, duduk dengan anak-anak, and then bersosial dalam rumah. So dia asing toilet dengan rumah tempat tidur. So start trend open tu, toilet open tu sebenarnya nak hilangkan bau. Tapi orang zaman dulu dia buat jauh nak hilangkan bau. So tak ada bumbung. Macam itulah. Okay. Tapi seram cik yang tak ada bumbung tu. Apa dia? Tu kalimah tunggu. Tu kat lima adalah. Yang dekat atas bumbung. Tapi kalau saya ada tanah, saya akan buat toilet terbuka yang tu lah. Open. Tapi sekarang ramai buat yang toilet campur dengan almari je. Dia kita nak pergi tandas tu, kita masuk bilik tu almari, lepas tu depan sikit baru toilet. Kiranya terus tukar kat situ je. Ya. Itu dia selalu dia buat, kita panggil tu walk-in wardrobe. Walk-in wardrobe. Dia macam bilik tidur, walk-in wardrobe, and then toilet. So dia ada macam satu walk through lah. Okay. Itulah bila awak design, awak ada knowledge, ada reference, awak akan start influence lah awak punya design macam mana. Okay. Itu coming soon nanti, awak akan apply dekat projek personal punya space nanti lah. Banyak nanti. Menarik lah nanti. Okay, so far ada apa-apa tak untuk topik ni? Ergonomic and anthropometric. Jangan stres-stres, tak apa. Takkan ada exam je. Okey, kalau tengok dekat week kedua ni nota saya bagi PDF yang saya terangkan tadi. Dekat sini saya bagi satu link website lah. Pasal ergonomic and anthropometric data. Website ni dia lebih kepada e-book lah, buku yang saya cakap tadi lah. Timetable. Saya dah ada encik, saya dah ada dah. Awak ada? Dah ciri saya kasih. Awak beli ke apa? Ke dia Dah ciri saya kasih. Ke dia photostat? Dah ciri saya kasih free dekat tali. Awak tunjuk je, tebal lah buku dia kan? Faham? Dia ada Tak. tangga semua, cara buat lantai semua ada. Ya, dia akan bagi guideline lah kat awak. Awak tengok ni banyak, saya review sikit buku ni. Kalau awak tengok sekejap. Okay. Planning and design of interior spaces. Okay, residential spaces, office spaces, hospitality, retail spaces, public restroom, toilet. Banyak. Dia ada detail lah untuk as a designer, dia kena ada guideline tu lah. Okay. So yang ni kalau awak nak buat refer, nak boleh cari dekat sini lah. Dekat e-book ni pun boleh. Kalau siapa yang tak ada buku dekat e-book ni lah, dia tengok lah size dia. So dia balik lah. Okay. Nampak dia bagi standard punya history, dia ajar sikit pasal history. Sekejap, saya tengok fokus kat ergonomik. Sekejap saya buka. Banyaknya barang habis. So nanti awak akan pakai bila awak buat final project ni. Final project nanti kita akan lebih kepada ruang lah. Ruang interior.
personal space. Nanti saya akan confirmkan balik lah. Mungkin container ke saya bagi ke macam mana, nanti saya akan bagi balik lah. Saya akan beritahu balik. Dia ada bahagian yang ni pasal furniture. Memang detail lah dia bagi. Kadang-kadang benda ni awak akan pakai sampai bekerja tau. Bekerja nanti pun awak mesti pakai benda ni lagi. Contoh ni dia akan bagi saiz. Ni mungkin versi yang lama lah. Versi yang baru cantik sikit dia punya tulisan tu. Sekejap Dia dah bagi susunan perabot pun dia dah bagi dah selalunya. Dekat bilik tidur dia dah bagi dah. Ni saiz ni saiz untuk kadang-kadang children furniture pun dia dah bagi. Very detail lah, awak ada guide. Ini sofa nampak, dia dah bagi 30 ke 33 inci. Macam itulah. Okay. Alright, ni katil. Okay ni untuk e-book untuk time saver. Awak boleh refer tu bila awak nak start design interior nantilah untuk final project nanti. Okay, so far tak ada apa senyap ni. Nur Farah Wadina mana? Kiranya benda tu dia lebih kurang macam spacing dengan susunan lah cik. Untuk orang lalu, untuk berapa ramai orang masuk. Ya. Dia akan guide awak. Contoh awak akan design ruang tamu kan. Contoh dekat ruang tamu awak. Awak dah boleh start imagine lah dekat ruang tamu rumah awak tu kan. Contoh awak letak sofa dua seater satu, 3 seater satu. So, lepas tu ada meja. Meja coffee table kan. Dekat tengah. So, jarak antara sofa tu dengan meja dia ada standard dia. Selalunya kita akan buat dalam 600 mm dua kaki ataupun 750 mm lah untuk laluan lah. Okay, untuk orang lalu nak masuk je. So, dia ada guideline lah. Okay, at least awak bila designer tu dia susun, taklah terlampau jauh. Taklah terlampau dekat. Macam tu. Okay. Tapi selalunya as a designer, ergonomik dan anthropometry ni sebagai guideline saja. Awak boleh macam tambahkan sikit, lebarkan sikit 800, besarkan sikit 800, jarakkan sikit 800. Macam tu lah. Walaupun kalau ikut buku 600.5, 700.5, macam tu lah. Okay. Tapi dia at least awak ada reference lah. Kita panggil reference. Sebab kita very technical, so kena follow reference dulu. Okay. Alright. Okay, itu untuk form and function, ergonomy and anthropometry. Okay, aktiviti tu. So, nampak kalau awak tengok size jap. Saya tengok contoh Ainul. Ainul mana Ainul? Ainul. Mana? Saya. Ini meja apa? Kabinet TV. Kabinet TV. Okay. Kenapa? Kejap. Panjang dia memang 15.02 mm Macam silap ini. Saya tukar cm kepada mm. Silap tu. Okay, next time kalau boleh dalam minggu ni, satu Ahad ni, cuba cari measuring tape tu. Sebab kalau awak ukur pakai tape apa, saya rasa ni ada yang ukur pakai pembaris ni. Ada tak? Berapa banyak pembaris awak nak pakai? Awak better pakai measuring tape. So at least unit tu kena betul tau. Ni mm ni 15 mm. Kecil. Saya rasa separuh pembaris saya rasa. Betul tak Aino? Saya pakai kani ukur baju. Oh ya ke? Saya rasa mungkin awak silap unit kot. Mungkin cm kot ni kan? Mungkin silap ni. Okay, next time untuk projek kena tepat lah. Okay, ketinggian 0.5. Tak apa.
Ni siapa ni? Siapa ni? Nuri Alia mana? Saya. Awak. Okey, ni meja apa? Kopi table lah. Ni jarak dia 433 ni 433 apa? Milimeter. 433 mm. mm. Okey. Alright. Nuri okey, tak masalah. Cuma next time untuk semua jugalah. Bila awak letak 433, awak kena letak unit tau. 433 apa? Mm ke, cm ke, meter ke. So bila nanti sama juga mana-mana drawing nanti bila awak sampai sampai sem atas nanti bila awak letak ukuran unit kena letak. Nanti orang akan confuse. Kaki ke, inci ke, mm ke, cm ke. So ni siapa ni? Akmal Nabila. Siapa? Habis. Dah. Okey, ni sofa Sofa 2 orang Ni berapa orang duduk ni? 2 orang 2. 1800 bagi 2 berapa 900 kan? Oh tapi awak ukur sampai dia punya armrest ni kan? Ya. Oh, armrest ni berapa Lemak. Oh. Tak kira. Rasanya pun dalam 500 kot saya tengok rumah saya punya. Kita dalam 500 dah 1000. So tinggal lagi berapa? 18 tolak 1000 apa? Bukan je 800 kot. 500 terbesar je. 500 pula. Biasa dalam Kecil. Maksudnya kurang sekaki je. Macam 200 kot, 200. 200 setengah. 200 tinggal 1004 kan? Okay, 1004 bagi 2 apa? 1004 bagi 2 berapa? 700. 700. Betul lah tu. Dia selalunya untuk seorang seater dalam 600 setengah je. Dia punya maksud dia untuk orang duduk seorang 600 setengah, 700 setengah, 700. Tu kalau 2 seater double dah 2. Sebab ni ukuran awak 1008 ni sekali dengan dia punya armrest kan. So betul lah awak ukur tu. Okay. So kalau awak tengok apa yang awak ukur ni, kalau awak tengok balik untuk sofa, bahagian sofa tadi kan. Kejap. Dah dia. Untuk 2 seater kan. Ni 7 80 inci. 80 inci tau. Unit inci awak tahu macam mana? Simbol. Tahu. Koma kecil kat atas tu 2. Inci 2. Kaki 1. Kaki saya ada 2, kenapa ada 1? Mana cik? Tu. Aku Kenapa ingat semua freeze? layan aku yang slow. Ya tu. Tahu tak apa? Tak tahu. Disebabkan Dekat screen Cik yang sama. Encik dah ada tu, tak apa aku lakon. Ke korang nak juga? Siapa living tu? Cik missing, hilang dari radar. Dah keluar. Kenapa Syabil?
Encik dah habis lah. Macam mana tu? Data dia habis. Hmm. Jual kat dia RM30 Ju mobile. Kau ingat aku Mobile slow lah. Diam lah. Dah aku dah jual dah kat Tasha. Tasha beli. I know, cakap sorang-sorang ke Marina? Geng-geng jate-jate nak tanya ni. Siapa main game online? Game online. Aku tak tanya girl, aku tanya boboy. Geli lah. Apa boboy kau? Kau bukan boy ke kalau tu? Girl. Aku man. Ingat tak. Memang PS4 saja. jom, main FIFA jom. Lawan FIFA jom. Siapa berani 1 gol RM1. Siapa dah start buat kerja Encik Fahmi? Kerja Encik Fahmi siapa dah buat? Buat lagi yang dorang aku tak sentuh. Memang kau semua. Si Encik. Oh, dia betul-betul buat voicemail. Korang buka palette masing-masing. So at least bila saya cakap tu awak boleh tengoklah palette. Sebab saya dah upload kat palette tu untuk assignment 1 and brief. Ada pun support je. Tak payah live ke? Stres lah. Tolong macam babi ni. Mana? Palette yang mana satu ni? Cik suruh tengok. Itu sebelah form and function tu. Yang buat lampu tu kan? Sebelah mana? Dia kata yang ada 35% tu. Briefing tu. Oh, okey. Apa benda lah pula. Campak dia tak ni sekarang. Hello, dengar tak? Dengar. Dia punya hotspot dah habis lah. Aduh. Tak apalah, saya sekarang ini cepat lah. Tapi awak buka awak punya palette. Kan, awak buka palette. Awak saya terang ni pun saya buka palette saya. Saya terang je. Abaikan anak saya. Nampak anak saya tu? Nampak. Ni. Yang nombor 2 ni. Okay. Alright, tu untuk assignment pertama tu kan. Awak kena buat lampu tau. Okay. So this particular project needs students to design a lamp based on recycled material in your house particularly. This project will need you to both design and build a one-to-one real lamp each student. Okay. So untuk projek ni
Awak kena design satu lampu yang menggunakan barang-barang recycle. Barang-barang recycle tu kalau boleh apa yang ada dekat rumah awak lah. So awak tak perlu nak keluar pergi beli ke apa kan. Awak tengok dekat pallet tu juga, dia ada share satu kolom lagi, assignment 1 35% sampel produk. Awak nampak tak? Awak dah buka tak? Ada. Kita buka. Nampak? Dia ada buat, okay, gambar yang pertama tu dia buat daripada sudu plastik. Okay. Yang sini awak pernah buat tu. Ada saya bawa balik tapi saya tak sempat tunjuk ni. Ada dekat bawah dalam kereta. Dia buat daripada sudu plastik. Dia cantum-cantum balik. Dia jadikan satu bentuk lah. So bentuk tu saya tak nak macam ni je. Saya nak tengok Allah nanti bentuk macam mana lah. So nanti awak akan sketch dengan saya. Proceed dengan saya baru saya akan proceed lah. Bentuk tu macam mana. Okay. Awak tengok lagi dekat warna biru tu lah. Lamp design requirement. Awak kena guna material recycle. Tak kisah plastik ke apa ke. Banyak nanti awak kena buat research sikit lah. Awak kena buat research dekat internet, Google. Carilah contoh daripada plastik, daripada cawan plastik, daripada daripada cawan, sudu, gafu, semua material-material yang recycle lah saya tengok. Okay, dia punya saiz tinggi lampu tu 2 kaki tau. Okay, tinggi 2 kaki. Dia punya lebar dia 1 kaki kali 1 kaki. Okay, maksud dia tinggi dia kalau dalam mm 600 mm. Okay, so kalau lebih sikit, kurang sikit tak ada masalah dah. Okay, 600 tinggi, 1 kaki 300 kali 300. Dia punya lebar dan panjang dia lah. Okay. Okay, boleh faham cakap tu kan? Berapa cik lebar? Sangkut tadi. 100. Kaki 300. 300 kali 300 dia punya lebar, panjang lebar, dia punya tinggi 600. Okay. Okay, awak punya lampu tu kena need to be complete with a set of lamp. Maksud dia kena ada lampu siap-siap lah. Nanti bila awak present nanti, mungkin awak present waktu malam, so kita akan tengok lah lampu tu macam mana dia punya efek lampu tu lah. Okay, so awak kena sediakan lampu dalam tu. Pasal lampu pun tak mahal, dalam RM10 kot saya rasa, bawah RM20 lah. Wire, lampu sekali dengan soket dia, plug dia kan. Okay. Lepas tu awak punya design tu color boleh pelbagai lagi lah. Tak semestinya color yang asal dia. Awak boleh masukkan color lah. Itu based on awak punya design nantilah. Okay. Alright. Okay, saya tunjuk pasal material tu. Okay, kalau tengok gambar yang kedua tu, dia buat daripada botol. Okay. Botol plastik kan. Dia potong. Dia ambil satu bentuk yang memang yang samalah, potongan yang sama, and then dia susun. Okay, dia susun, dia jadikan satu yang dekat sini lah yang awak akan apply element of design, principle of design tu. Harmoni, balance dan semua tu kan. So macam mana saya tengok nanti awak akan dari segi design awak akan apply benda-benda tu lah. Principle, element dan semua tu. Okay. Tengok gambar ketiga pula. Yang ni dia bentuk dia macam nampak organik lagi. Saya nak tengok bentuk-bentuk macam ni lah. Bentuk-bentuk yang awak create something baru lah. Okay. Dari segi colour tu memang saya nak pelbagai lah. Colourful lah. Okay. Okay, ni gambar yang 2, 3, 4. Gambar keempat tu yang ada orang tu, awak tengok . So nanti awak akan present. Saya nak tengok design yang macam ni lah. Okay. Bentuk-bentuk yang macam ni, color-color yang macam ni lah, colourful lah, kalau boleh colourful lah. Sebab nanti saya akan set satu malam lah, kita akan present waktu malam. Awak akan present waktu malam, buat live ke, macam mana ke nanti, live kat IG ke, Facebook ke, okay. So kawan awak akan tengok nanti. Baru nama budak-budak kau, JBNU kan. Okay,
Tu dari segi design lampu tu lah. Okay. Kalau untuk apa ni, drawing requirement, okay, awak akan buat dua benda. Satu, design lampu tu. Satu lagi drawing. Okay, untuk drawing, okay, mood board awak dah pernah buat kan? Yang awak buat dalam PowerPoint tu kan? Awak akan buat benda yang sama juga. Tapi hari tu kan awak buat mood board untuk apa ni, living room kan? Okay, awak buat mood board untuk living room. Tapi untuk kali ni, untuk projek ni, awak buat mood board untuk lampu. Projek lampu. Okay? Projek lampu. Case study ni awak, case study nanti saya akan terang sekali lagi. Tapi case study ni lebih kepada awak cari gambar-gambar tau. Cari gambar-gambar dekat internet yang seakan-akan projek yang awak akan buat tu. Contohnya awak nak buat projek lampu tu nak buat daripada botol plastik. So awak carilah gambar-gambar yang berkaitan dengan yang diperbuat daripada botol plastik. Macam itulah. Okay. Awak boleh buat daripada botol, daripada sudu plastik, cawan plastik, and then daripada baju bandel, kan, keng-keng yang lebih-lebih. Awak boleh buat. Pelbagai lagi lah. Mungkin daripada kayu, daripada ranting-ranting kayu, daun-daun, siapa yang duduk kampung-kampung tu kan. Siapa yang duduk apa Kedah tu, Sungai Petani tu kan. Bolehlah buat. Masuklah hutan sikit ke apa ke. Okay. Itu daripada, itu untuk membuat awak, saya rasa awak tak ada masalah. Awak dah boleh buat. Sebab awak dah pernah buat kan. So, task yang saya suruh buat tu. Lebih kurang tu je. Okay, untuk drawing lagi, plan view ataupun pandangan plan lah. Okay. Plan view satu, section, section kita panggil keratan, pandangan keratan. Akan ada A, B, section hanya ada dua je. Section A, section B. And then elevation, pandangan sisi A, B, C dan D. Untuk elevation awak akan ada 4. Okey, banyak sikit elevation. Ni pandangan apa? Pandangan hadapan, kiri, kanan, belakang. So ada 4. Okey. Keratan 2 saja. Alright. Yang ke-9, perspektif. Okey, perspektif awak akan ada 2, perspektif A dan perspektif B. Last sekali sketches lah. Okay, sketches yang awak buat progress, awak klik dengan saya, awak akan tunjuk dengan saya, itu awak kena simpan. Nanti mungkin awak potong balik, awak tampal balik dekat presentation board awak nanti. Okay. Okay, untuk projek ni, saya bagi awak selama 4 minggu lah. 4 ke 5 minggu, saya 5 minggu. Hantar pada 17 hari bulan 12. Okay. 17 hari bulan 12. Awak akan present dan awak akan buat drawing. So, nanti tu hantar presentation board tu, saya akan minta bila awak kena hantar. Okay. Yang penting awak present dulu nanti. Present dulu, at least awak dah ada produk lampu tu kat rumah awak. Nanti ada presentation board. So, awak present lah. Okay. Ada apa-apa tak untuk tu? Ada tak? Ada soalan tak? Spray ke color tak, cik? Warna original recycle. Tak ada masalah. Kalau nak bagi nampak cantik, awak kena spray color lah. Nampak macam colourful. Nanti bila dia keluar effect lampu dekat color-color tu, dia akan nampak cantik lah. Okay, kalau awak tengok sampel-sampel yang saya bagi tu, dia akan nampak lagi menarik dan cantik lah. Okay. Awak boleh gam, awak boleh nak screw ke, nak saya rasa gam dan screw kot saya rasa untuk projek ni. Okey. Okey, ada soalan tak? So awak akan hantar permakahan tu Cik Kai kira macam mana, Cik Kai? Pemakahan dia akan ada 2 tau untuk awak punya syllabus. Awak akan ada 2 pemakahan. Sebenarnya masalah dia 20 sekejap. Masalah dia 25. Ya, 25.
drawing apa semua ni lah. Drawing ada 20 tak saya. Lagi 10 tu awak punya presentation nanti. Okay. And then awak punya progress tu akan ada markah tau. Okay, dia akan ada markah kemahiran insania. Contohnya awak punya create session. Contohnya awak selalu create dengan saya ataupun awak bila saya bagi arahan awak dengar. So, semua tu ada markah tau. Bila saya bagi arahan suruh buat A, awak buat A. Semua ada markah. Tapi kalau saya suruh A, awak buat C. Awak buat silap tu dia akan ada markah kemahiran insania nanti. Dari segi tepati masa, and then dari segi menerima arahan. So dia ada markah untuk tu. Okay, yang markah untuk drawing ada juga. Markah untuk drawing dan markah untuk projek ada. Satu lagi markah untuk kemahiran insania. Kemahiran insania ni dia tengok awak punya ni lah. Awak punya macam pribadi awak lah. Awak punya bertepati masa, menerima arahan, kepimpinan, and then menyelesaikan masalah. Macam itulah. Okay. Dari segi masa tu awak jangan risau, tak apa, tak ada masalah itu. Sekarang ni awak yang paling penting awak follow yang drawing requirement tu penting. Okay, drawing requirement penting lah. Kalau tak ada, awak akan hilang markah banyak tau. So, kalau dekat sini awak akan ada 11 benda tau. 11 benda yang saya nak tengok. Mood board, plan, section A, B, elevation A, B, C, D. Lepas tu perspektif A, perspektif B dan sketches and progress. Okay. So 11 benda ni kena ada lah. Yang lain-lain tu tak apa, jangan risau. Yang tu dia benda lain, tak salah. Okay. Cik, Okay, nak tanya untuk presentation board, cik nak buat dalam saiz paper apa? A1. Untuk mood board tu saya rasa sekejap. Awak presentation board kalau boleh saya nak buat dalam kertas A1 apa semua tu, tapi semua orang boleh beli tak kertas A1? Boleh je. Ada yang tak boleh tak? Ada yang jauh ke? Saya takut yang presentation tau. Saya tak kisah tau. Sebab kalau awak nak lukis atas kotak pun tak ada masalah. Awak nak lukis atas kain pun tak ada masalah kan, saya kata. Buat masa sekarang ni, kita orang semua dah ada itu rasanya lah sebab kelas Cik Fahmi hari tu lukis guna A2 paper. A2? Ada assignment yang disuruh lukis guna A2 paper. A3 ke A2? A2. Hari tu kelas A2. Cik Hari tu kelas Cik Fahmi kita orang ada assignment yang kena buat dalam A2 paper. Tapi tak. Okey. So maksudnya awak dah beri satu demi blok tu lah. Tak, yang lain saya tak sure lah. Okey. Kalau macam tu tak apalah. Saya tak nak bazirkan awak nak kena beli paper lain pula kan. Awak boleh pakai yang tu lah. Nak pakai selai ke, 2 helai ke? Sekejap. Saya rasa awak standby dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Dalam 3 keping, 3 ke 4 keping. Itu. Okey. Untuk projek ni lah. Okey. Sebab saya kalau boleh nak mudahkan korang lah. Tak perlu dah nak keluar balik ke, nak cari kertas A1 pula kan. Nak beli kertas A2 pula. So kalau awak dah beli kertas A2 tu, drawing block tu kan. So awak boleh pakai tu. Dia ada banyak kan. Berapa keping tu? Satu drawing block tu? Satu blok. Tak sure dah. Lebih kot, lebih 10 kan. Lebih. Apa Cik Fahmi pakai berapa keping? Banyak tak? Baru 2 keping. Rasa dia akan pakai banyak tu. Tak apa, nanti dia awak boleh pakai, kita standard pakai A2 lah. Nanti senang sikit. Nanti untuk ADD nanti, untuk dengan pakai pun, pakai kertas yang sama lah. Senang sikit. Tak perlu banyak-banyak kan. Okay. So untuk minggu depan, saya nak tengok awak cari, saya nak tengok awak sketch boleh tak hari Sabtu Ahad ni. Awak free ke apa ke. Awak sketch still life. Pernah dengar tak perkataan still life?
still life. Sketching still life sketching. Mesti hidup. Ya, still life sketching. Sekejap, saya nak tunjuk pun tak boleh ni. Tak apa, lagi saya share kat WhatsApp lah. Sikit ataupun saya share dekat packet juga dan WhatsApp. Awak sketch ataupun awak lukis balik subjek matter yang awak akan design tu. Contohnya awak nak design lampu tu daripada botol kan. Daripada botol-botol yang awak tak pakai. So awak kena lukis botol tu balik. Satu dalam kertas A4 macam tu ya. Itu untuk hari Selasa nanti saya nak tengok. Yang tu satu, lukis contoh subjek matter, kita panggil subjek matter awak lah. Okey. Subjek matter awak, contohnya botol. Contohnya sudu. Contohnya awak nak buat sudu plastik kan, sebagai awak punya material dalam buat lampu awak tu. So awak lukis. Lepas tu awak dah start sketch lah. Okey, sketch bentuk lampu awak tu macam mana. Okey. Itu hari Selasa saya nak tengok dua benda tu lah. Sketching dalam 3, 4, 5. Sketching kecil-kecil apa. Awak sketch macam dalam satu A4, idea awak nak buat macam mana dengan satu A4 lagi. Lukis botol, lukis sudu ke apa, macam tu lah. Kalau itu untuk hari Selasa lah saya tengok. Okey. Itu dia akan jadi awak punya sketches dan progress lah. Okey, nanti saya akan tengok kalau ada perubahan nanti kena revise lagi, kena ubah lagi. Macam itulah. Itu proses sampai dalam masa 2 minggu ni saya akan settlekan untuk proceed ataupun untuk luluskan awak punya design. So, bila saya dah luluskan awak punya design atau proceed awak punya design, baru awak boleh start buat drawing dan buat lampu tu. Okey. So sama je lah macam dekat kerja nanti pun sama juga. Awak kena jumpa klien, jumpa bos awak untuk proceed design, baru kontraktor tu akan buat design awak. Okay? So sama je proses dia. So saya plan untuk 2 minggu pertama ni, saya nak tengok awak punya sketches untuk design lampu ni dulu. So hari Selasa start dengan awak punya subject matter. Subject matter tu contoh botol, awak lukis botol. Kalau sudu plastik, lukis sudu plastik. Kalau baju terpakai, lukis baju terpakai. Kalau kayu, lukislah kayu. Subject matter. And then sketches yang roughly bentuk lampu yang awak nak buat tu lah. Menggunakan botol tu, menggunakan lampu tu. Okay. Alright, ada soalan tak kakak tu? Saya tak boleh buka internet ni. Dekat handphone je saya boleh buka. Ada tak? Tak ada. Deadline 17 bulan 12 lah. Okay. 17 bulan 12 hari Khamis tu. Nanti untuk presentation tak apa, awak tak perlu fikir lagi. Saya plannya mungkin malam lah, sebab awak buat lampu kan. Kalau kita present waktu malam, nampaklah sikit. Kalau kita punya lampu tu kan, menarik sikit. Kali ni satu juga, selalunya yang projek sini-sini sebelum ni pun saya tak buat lampu. Saya minta present waktu malam lah. Okay. Waktu malam lah. So lepas Isya ke, awak on Instagram ke, WhatsApp ke, apa IG ke, apa Twitter ke apa, so kita buat live lah. So baru gempak kan. Baru BBNU kan. BBNU sama bila je? Apa dia? Sama bila dia menu. Awak budak apa pula? Kita orang budak Teams je. Budak team lah. Bentang-bentang pakai team. Okey, ke terkejut ni? Ke semua dah terkejut dapat assignment ni? Belum lagi, tak dah terkejut sangat. Terkejut sangat. Assignment lain dah start dah? Banyak dah? Dah start banyak dah? Boleh lah. Tu je. Biasa. Saya kat rumah tak boring. Ada aquarium. Ini semua kemas. Nanti
Bulan 12 semua tengok nanti cik. Semua kemas tak kemas. Apa dia? Kemas apa? Hari ni tudung semua cantik, baju smart-smart. Biasa. Sebab saya pun pakai kain pelekat je ni. Alright. Tengok Dennis esok bulan 12 pakai singlet je. Oh. Mata tu tak terbuka. Betul lah tu. Apa? So, kalau tak ada apa-apa, petang ni kalau awak nak start buat apa boleh dah petang ni. Biasa boleh buat petang ni kot. Untuk yang subjek matter tu, awak dah start fikir. So cik nak apa dulu Okey, petang ni awak buat subjek matter tu boleh? Subjek matter. Subjek matter. Subjek matter tu macam bahan. Awak cuba fikir. Awak cuba cari internet. Awak nak pakai bahan apa? Botol ke, kayu ke, Dia punya base lampu tu nak guna apa? Dari apa? Ya saya. Okey, kena lukis Ya, awak lukis satu je. Lukis satu, maksud dia still life tu, lukis. Pakai teknik sketching apa semua tu, pakai pensel pun tak apa. Ni dalam lepas tu awak upload untuk petang je lah. Okay, petang ni awak hantar dulu lah. Sebab petang ni macam tak ada buat kelas, internet pun dah telur ni. So kerja rumah awak lah, awak buat yang tu lah. Kelas dulu. Untuk hari Tasha dah pening. Kenapa tu Farah, Wahida, Wadina, dah pening lah? Tasha tu lah, Farah, Tasha semua dah pening. Relax. Belum start lagi. Dah pening kan? Ada lagi 2 projek tau, 2 projek lagi. Tahanlah semua. Ini baru permulaan. Ya. Okey lah. So, kalau tak ada apa-apa, kita boleh surai dulu. Kalau nak tanya apa-apa, boleh tanya dekat grup kan. Tanya dekat grup. Saya suka awak tanya dekat grup. Bila awak tanya dekat grup, at least kalau kawan awak tak tahu, dia tahu juga kan. Apa-apa yang mungkin kadang-kadang tu, kawan-kawan awak nak tanya benda yang sama juga. So, bila awak tanya, saya jawab. So, semua orang akan dapat. Itulah. Cik Kai. Ya, saya. Guna penyapu lidi punya lidi tu boleh cik kan? Tu kan recycle barang sendiri. Lidi. Dia macam lidi penyapu tu. Macam mana nak buat lidi penyapu? Dia macam kau nak buat lampu, kau nak buat macam mana? Kau tak ada dia. Kalau boleh, benda-benda yang macam penyapu tu macam banyak tu awak nak cari tu. Susah kan? Cuba cari benda-benda yang sebesar sikit. Cik. Cari metal yang sebesar sikit. Benda-benda yang kita dah pakai tapi dah tak nak pakai dah. Itulah. Itu dia macam botol air kan. Kita dah minum air. Kita nak buang. Itulah. Benda-benda yang kita boleh lah. Kalau lampu tu tak original sangat boleh ke? Macam di-inspired by perabot yang dah wujud. Awak boleh jadikan itu awak punya case study nanti tau. Jadikan case study. Tapi awak kena olah sikit lah. Kita kena tukar kasih bentuk. So boleh buat awak punya design lah nanti. Awak kena jadikan Cik Fiz. Simba dia pakai api. Okay semua senyum lah. Senyum. Ramai-ramai senyum. Don't worry. Be happy. Hello. Dengar lagu tu. Okay. Wah, cik. Aduh. Tahu lah. Okey. Apa tadi? Saya pernah ada dekat situasi cik tadi. Kalau awak pening, saya pun lagi pening ni. Nampak ni? Nampak cik, nampak. Aduh. Kalau aku dia ada rumah. Internet pula tak ada. Dulu pening kan. Okey. Subjek matter tu, kalau boleh benda-benda yang benda-benda terbuang lah. Contohnya botol, kertas ke, plastik. Awak cuba idea plastik pun menarik juga. Plastik tu saya nak duduk kita pernah buat tau untuk pertandingan Merdeka tau. Kita buat bentuk sculpture, bentuk bendera Malaysia.
kita pakai dawai tu, dawai apa salah dawai yang kita panggil dawai apa yang dawai yang orang buat apa sangkar kucing, sangkar ayam tu. Pasal tak yang petak-petak tu? Dawai tu dia bentuk apa-apa, bentuk yang konsep je lah. And then dia akan sumbat plastik-plastik dekat celah-celah tu lah. Itu one part of idea lah, one part of material yang kita boleh pakai lah. Lepas tu kat dalam tu dia letak lampu. Itu awak kena buat research. Saya hanya boleh cakap apa yang saya pengalaman yang projek yang sebelum ni, idea sebelum ni lah. Untuk dari segi design awak kena buat research lah, case study. Lepas tu daripada case study tu awak kena buatkan mood board macam tu lah. Okay, plastik pun bakar kecil kalau letak beg plastik. Boleh. Sebab lampu tu kalau panas sangat dia kena pakai lampu yang dia ada satu lampu yang macam LED tak panas. And then jarak antara lampu tu kena jaga juga. Jarak antara material dan lampu tu kena ada jarak lah. And then kena ada satu pengudaraan lah. Dia tak boleh dah bertutup semua. Okay. Kalau bertutup semua tu dia panas tu dia terperangkap dalam tu. Sebab tu dia boleh memanaskan material kita tu. Okay. Itu tak apa, itu dari segi teknikal kita boleh adjust lah dari segi design lah. Design awak kena fikir pun macam tu lah. Macam mana lampu tu nak bertahan. Macam mana nak material tu nak bertahan daripada panas. Itu semua kerja kita designer dah. Fikir macam tu. Okay lah. Saya rasa nak gigit anak cik. Tu lah. Kacau kan. Ni apa dingin kan? Pening. Okay. Sebenarnya projek ni saya rasa very senang lah, very menarik dan seronok lah. Sebab dia macam projek DIY je, projek DIY. Dia kalau group lagi seronok cik. Dia kasi kalau group saya nak buat sobak besar tau. Saya suruh buat besar meja. Lagi best. Ramai lagi best. Kalau group memang saya sobak besar. Tengok, bising tu. Cik, yang progress yang cik nak yang base punya bahan-bahan yang kita orang nak guna ni, yang cik suruh buat dulu petang ni, nak hantar kat mana? Padlet juga ke apa? Padlet. Nanti saya check nanti. Padlet je. Okay. Guna kertas A4. A4 je, tak apa. Alright. Saya rasa pakai kertas biasa kot, kertas A4, kertas A3 lah kalau awak nak pergi kedai layout tu susah pula. Awak boleh keluar tak? Kena ada kalau ada roadblock tu habis. Dia tanya kan? Dua Alam kan ada roadblock. Saya keluar pun saya pakai surat hospital je. Tapi betul, sama-sama. PKPB ni dia boleh keluar seorang je kan? Maksud dia kalau keluar nak pergi dalam kawasan okey je kan? Dalam kawasan okey, tapi dalam daerah. Dalam daerah okey. Biasa jangan luar daerah. Tapi tu lah, lepas tu saya nak mudahkan korang. Pakai kertas apa yang ada je, kertas A4. Tak perlu nak baca paper, tracing paper yang susah kan. Saya rasa nanti kalau untuk awak. Tak apa, habiskan cik cakap. Sorry. Cik habiskan dulu cik cakap. Nanti saya tanya. Saya rasa nanti kalau untuk drawing pun kalau siapa yang tak ada color pun hitam putih pun okey. Okey. Kau dengar tak? Dengar. Nanti saya join anak cik main sekali. Main tepuk ramai-ramai. Rasa tak Ban? Karang. Takut. Tengok, bising ni. Ada pening kan? Dia memberontak je. Ni siapa yang nak kahwin awal ni, tengoklah Cik Kai. Fikirlah sendiri. Siapa tu yang nak kahwin awal tu? Tak tahu lah. Okey so kalau tak nak apa-apa, awak boleh start dulu buat apa subjek matter dulu, punya sketch Saya tu. nak tanya. Yang benda tu yang cik cakap subjek method, subjek apa benda?
Subject matter. Okay. Subject matter tu Cik nak petang ni ke Selasa? Subject matter petang ni. Petang ni. Petang ni awak ada lebih kurang 3 jam 3 jam 4 jam Awak ada 2 jam So awak scan dalam A3 je. Dalam A4 je. Dah sekejap tu. A3 terkejut saya dengar. Dalam A4 je. A4. Lepas tu awak upload je subject matter awak tu. Lepas tu awak continue untuk hari Selasa nanti buat sketching lah. Sketching idea dalam 3, 4, 5 idea untuk lampu awak tu lah. Macam mana? Okey. Dan kita pun untuk hari So Isnin jadi nanti sketching untuk barang yang apa kita guna kan cik? Ya, barang apa awak pakai contoh botol, plastik apa awak scan lah plastik tu. Faham. Mungkin kalau Selasa sketching. Lepas tu hari Rabu tu saya nak tengok development lah. At least awak dah start buat plan section elevation lah. Roughly untuk plan section elevation. At least kalau tak betul boleh adjust lagi. Kalau salah boleh touch up lagi. Macam tu lah. Okay, untuk KMS depan. Sebab saya plan nak cepat ni. Sebab awak akan ambil masa banyak untuk nak siapkan lampu tu. Nak siapkan lampu dan nak siapkan drawing final presentation nanti. Dan untuk presentation board awak akan ambil masa lama. Okay? Sebab susah juga ni sebab awak dekat rumah kan. Kalau awak dekat sini senang sikit saya boleh terus on the spot awak jumpa saya terus sketch awak terus buat kan. So kalau yang dekat rumah sekarang ni limitation sikit lah. So saya cuba simplify mana yang patut saya akan simplify lah. Awak punya ni kan. Saya punya projek ni saya akan simplify mana yang boleh saya akan simplify. Tapi as long benda tu akan capai jugalah apa matlamat subjek ni lah. Okay. Alright, ada apa lagi tak? Tak ada je. Tak ada lagi. Tak ada lah. So tak apa hari minggu depan saya turun office kot untuk pakai internet office lah. Saya rasa pakai saya punya hotspot ni macam problem sikit. So saya pakai bawah lah, laju sikit lah kat bawah lah. Cik. Ya? Subject matter tu termasuk sekali ke dengan mental? Tak. Dia subject matter ni saya nak fokus pada material yang recycle yang awak nak pakai tu. Maksudnya main material yang kita orang nak pakai. Ya. Kalau ada 3 material, 3-3 lah lukis. Ya, boleh, tak ada masalah. Kalau awak pakai untuk awak nak mix 3 material lah. Plastik, botol, apa lagi. Boleh je, tak ada masalah. Dapat kau tanya lagi dia mengamuk lagi. Tanya lagi, dia lagi ngamuk. Aduh, boleh. Okey lah. Okey, apa-apa nanti awak boleh WhatsApp saya boleh komputer lah. Alright. Okay, tak apa, saya kena. Boleh. Alright, okay, Assalamualaikum. Salam, terima kasih cik. Sama-sama. Korang apa lagi? petang ni nak hantar apa ni? Dia ni. Yo. Yang nak tanya pasal meter tadi tu kan. Dia nak kena lukis step dia ke atau bahan saja? Bahan yang kita nak maksudnya guna je. Bahan yang kita nak guna je. Macam contoh kalau kita nak guna kertas, botol, lukis lah benda tu. Okey. Alah, dah lah kau pergi left. Kelas petang ni tak ada kan? Tiada. Alright. Dia just nak hantar yang sketching tu je kan? Faham. Okay, bye. Macam mana kalau idea datang besok? Oi, mana dia datang besok? Tak apa, macam aku dah lukis dulu, saya tukar fikiran kan. Boleh, itu nanti kalau macam kalau kau dah lukis satu, kau buat lagi. Means kau at least ada option lain. Sebab tu Reject cik tu pasti. Reject tu pasti. Cik cakap minggu depan dia nak 2-3 kita punya design lampu yang macam ni kita nak. Maksudnya bukan stick to satu design je yang kita nak buat. Faham tak? Kalau kau ada idea lain nak buat design lain, kau ada banyak option lah untuk diri kau sendiri.
So nanti cik akan 5 lah. Kalau ada 5 lah. Kalau dapat 3 je, 2 ke, ikutlah mana yang korang rasa korang nak. Yang senang. Yang memudahkan diri sendiri. Backup plan. Aku kena takut reject tu. Ya. Nak tanya ni. Apa tu? Maksudnya yang macam lebar tinggi tu, lebar dengan tinggi tu kena ikut ukuran yang Cik Kai bagi tu lah Macam macam Tinggi lebar 2 kaki, lebar dengan panjang dia kena ukur 300 tu. 300 mm. 300 mm tu satu kaki. Aku still tak reti guna tu tau yang tape tu. Kan buka measuring tape. Lepas tu nanti dia akan tulis 1F ataupun 1FT. Itu maksudnya satu kaki. Kau kalau kau Perasan dapat tak? kau nak kira guna measuring tape ni, kau guna cm je. Kau jangan guna kaki. Guna cm. Aku tak ada Guna kaki, cm, aku guna kan kaki. cm 2 digit, contoh 30 kan. Kau tambah lagi 10 jadi mm 300. Ya betul. Ikut mana yang korang senang faham lah. Kan macam ada orang guna Seloknya kaki, guna cm. Macam aku sendiri guna kaki. Yalah. Itulah. Selamat berjaya. Pergi makan semua. Bye, good luck. Bye. Jap, esok ada Climate ke? Itu tak tahu. Aina lah. Hai Kak Marina.